Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 telah memilih tajuk kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Pada abad ke-20 yang lalu, telah muncul aliran pemikiran semasa yang datang dari barat seperti orientalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Matlamat utama kedatangan pemikiran barat adalah untuk mengembangkan pahaman mereka serta menolak ajaran Islam yang telah wujud sejak dahulu lagi. Terdapat banyak kesan negatif aliran pemikiran semasa terutama dalam bidang politik maupun ekonomi dan aktiviti sosial masyarakat seperti pergaulan bebas, rumah haram dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat akan mudah terpengaruh dengan pemikiran barat apabila hidup dalam keadaan bebas tanpa ada pegangan agama yang kuat. Maka jelaslah bahawa aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Yang kedua ialah mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah aliran pemikiran semasa. Yang seterusnya ialah mengenal pasti punca berlakunya masalah aliran semasa dalam kalangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, saya sambung pula ke bahagian kajian literatur. Berfikir adalah proses atau gambaran pemikiran dan pemikir merujuk kepada orang yang berfikir. Beberapa mod pemikiran atau ideologi yang telah muncul dalam kerangka pemikiran ini. Pada abad ke-20 yang lalu, terdapat arus pemikiran dari barat seperti orientalisme, sekularisme, liberalisme dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan 3 jenis arus aliran pemikiran semasa. Yang pertama, sekularisme. Sekularisme dapat didefinisikan sebagai satu kefahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Yang kedua, orientalisme. Perkataan Orient adalah perkataan asal orientalisme yang bererti timur dan diambil daripada bahasa Perancis. Menurut The Living Webster Encyclopedia Dictionary of the English Language, orientalisme dapat ditafsirkan sebagai hal-hal yang bersifat ketimuran, iaitu keanehan dunia timur tentang ilmu-ilmu pengetahuan, terutamanya dalam hal bahasa, kesusastraan dan kebudayaan. Yang sekali ialah liberalisme. Perkataan liberal ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Liberalisme ini ialah satu falsafah yang menjadikan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Di dalam kajian literatur ini terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji mengenai aliran pemikiran semasa ini. Antara kajian lepas tersebut ialah definisi pemikiran Islam, ancaman pemikiran Islam liberal terhadap umat Islam di Nusantara, dan pandangan Muhammad Arkun dan Syed Hussein Nasr tentang tradisi dan modernisme dan implikasinya terhadap pemikiran hukum Islam. Kajian ini dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada masyarakat agar lebih berwaspada mengenai sebarang aliran pemikiran yang meragukan pada masa ini. Metodologi penyelidikan adalah kaedah dan teknik untuk merancang, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan bukti yang dapat menyokong penyelidikan. Metodologi pula menerangkan bagaimana mengkaji masalah dan mengapa kaedah dan teknik tertentu digunakan. Dan tujuan kaedah ini adalah untuk membantu pemahaman yang lebih luas atau lebih terperinci mengenai penerapan kaedah dengan menerangkan proses penyelidikan. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kuantitatif yang dilakukan dalam bentuk soal sendik yang dilakukan di kalangan pelajar USIM di bawah Fakulti Kepemimpinan Pengurusan selama 30 orang. Kajian ini adalah kajian kuantitatif yang dilakukan dalam bentuk soal sendik. Kaedah soal sendik merupakan kaedah yang ringkas untuk mendapatkan maklumat. Pihak responden hanya perlu menjawab menggunakan Google Form dan hanya perlu menanda jawapan yang telah diberikan. Pengkaji mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian dipilih dengan merujuk artikel jurnal ilmiah, kamus serta menggunakan kemudahan internet bagi mencari bahan-bahan tambahan. Analisis dapatan kajian kumpulan kami pada kali ini kami tujukan kepada pelajar-pelajar USIM, terutamanya pelajar FKP Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Antara soalan yang kami tanyakan kepada mereka melalui Google Form ialah adakah mereka bersetuju bahawa aliran pemikiran semasa ini menjadi ancaman terhadap perundangan dan juga keharmonian ajaran Islam. Data yang kami peroleh hasil daripada soal CD ini ialah seramai 14 responden
iaitu 45% bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 13 responden 42% amat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, sebanyak 3 responden iaitu 10% menyatakan tidak pasti tentang pernyataan tersebut, manakala hanya seorang sahaja responden iaitu 3% yang tidak setuju akan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden mereka bersetuju bahawa aliran pemikiran semasa ini merupakan suatu ancaman yang berbahaya dan juga mampu menggugat keamanan dan kestabilan di negara ini, di samping memberi ancaman terhadap perundangan dan juga keharmonian ajaran Islam. Seterusnya, soalan yang kedua yang kami bertanyakan kepada mereka ialah fahaman liberalisme mempercayai bahawa semua agama adalah sama. Antara data yang kami peroleh pada kali ini ialah majoriti responden iaitu sebanyak 16 responden 53% sangat bersetuju akan pernyataan tersebut, manakala 10 responden 34% bersetuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, 3 responden 10% tidak pasti akan pernyataan tersebut, manakala hanya seorang sahaja 3% yang tidak setuju akan pernyataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden pelajar USIM, terutamanya pelajar FKP, mereka memahami bahawa fahaman liberalisme ini mempercayai bahawa semua agama adalah sama, dan ini merupakan suatu yang amat berbahaya kepada akidah kita, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah dan juga akidah Islamiah kita. Menunjukkan punca berlakunya masalah pemikiran aliran semasa dalam kalangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Majoriti responden sangat bersetuju dan bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala hanya 5 orang responden yang tidak pasti akan pernyataan terbabit. Dalam konteks ini, majoriti besar responden memahami bahawa fahaman sekularisme merupakan punca berlakunya masalah pemikiran aliran semasa. Ini kerana sekularisme membawa maksud semangat pendanaan yang mana mereka memisahkan agama daripada urusan kehidupan. Perkara ini jelas bertentangan dengan syariat Islam dan boleh menggugat keimanan seseorang individu. Oleh hal yang demikian, fahaman sekularisme ini perlu ditolak sekaligus dicegah kerana tidak mementingkan agama. Walhal agama merupakan tonggak utama kemajuan bagi sesebuah negara, sama ada daripada segi sosial, ekonomi maupun politik. Baca di atas menunjukkan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah pemikiran aliran semasa dalam kehidupan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Majoriti orang responden memilih sangat bersetuju dan bersetuju akan pernyataan tersebut. Akan tetapi, terdapat 2 orang responden yang memilih untuk tidak pasti akan pernyataan terbabit. Antara langkah yang dapat diambil bagi mencegah masalah aliran pemikiran semasa ialah dengan membuat pemantauan secara berkala dan tindakan penguasaan di bawah akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah oleh pihak berkuasa agama negeri sekiranya terbukti bersalah menerbit, menyiar ataupun menyebarkan apa-apa bahan berkaitan fahaman itu. Dalam konteks ini, tindakan yang diambil dapat mengelakkan masalah aliran pemikiran semasa daripada menular dalam kehidupan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Akhirul kalam, hasil analisis melalui kaedah penyelidikan orang soal selidik telah menunjukkan bahawa aliran pemikiran semasa memberi kesan yang negatif kepada diri para pelajar. Hasil yang diperolehi menunjukkan bahawa ketiga-tiga objektif yang dinyatakan telah dicapai. Kajian ini dapat melihat tahap pemahaman pelajar Universiti Sains Islam Malaysia terhadap kesan negatif aliran pemikiran semasa dalam kehidupan seharian. Selain itu, kita dapat mengenal pasti punca sekaligus mengkaji tindakan yang perlu diambil bagi menangani isu ini. Maka sudah terang lagi bersuluh bahawa aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini bukan sahaja membawa impak negatif yang dapat menentukan jati diri seseorang individu, malah merosakkan kesucian akidah agama Islam. Kesimpulan kajian telah kami lakukan ialah didapati bahawa responden bersetuju apabila kurangnya kefahaman tentang Islam merupakan salah satu punca berlakunya masalah aliran pemikiran semasa. Antara sebab individu tersebut terpengaruh oleh ideologi barat ini ialah dari segi aktiviti sosial, terdapatnya pergaulan yang terlalu bebas sehingga tanpa rasa perasaan malu serta melakukan seks bebas sehingga terdapatnya lambatkan anak wanita. Selain itu, dari segi ekonomi pula ialah terdapatnya masyarakat yang mengejar keuntungan dalam berjual beli dan telah menggunakan riba dalam perniagaannya.
Lain sekali, dari segi politik, terdapat pemimpin yang tidak mengikut landasan dalam undang-undang Islam kerana ia mentadbir menggunakan emosinya. Apa yang dapat disimpulkan, aliran pemikiran pada masa kini banyak mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada kita jika disalahgunakan. Jadi, semua pihak haruslah mengambil peranan untuk membendung aliran pemikiran ini daripada terus menyesatkan masyarakat yang mana boleh menghapuskan nilai-nilai agama Islam.